Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sama-sama bersua untuk sama-sama kita mengikuti solat bagi PDPR bersama dengan JPN Negeri Pahang bagi mata pelajaran Sijil Tinggi Agama Malaysia, iaitu mata pelajaran Al-Adab wan Nusus. Saya, Ustaz Ruzlan bin Abdul Rahman, merupakan seorang tenaga pengajar di Kuliah Al-Lughah wad Din As-Sultan Abu Bakar, Pahang. InsyaAllah pada pagi ini, kita akan sama-sama menelusuri satu mata pelajaran yang berada dalam bahagian nusus. Bagaimana yang kamu semua ketahui, annal madatal adabi wan nusus tanqasimu ila qismain, terbahagi kepada dua bahagian, iaitu al-adab dan juga nusus. Untuk pagi ini kita akan sama-sama fokus kepada satu bahagian saja, iaitu nusus al-adabiyah. Nusus bagaimana yang kita ketahui terbahagi kepada dua yang kita belajar teks Arab, iaitu syair ataupun qasidah dan juga nathar. Untuk pagi ini kita akan fokuskan kepada nathar, iaitu tajuknya sebagaimana yang kamu boleh lihat di hadapan, iaitu Ya Hadiyat Tariq Jurta. Ini merupakan tajuk yang terakhir dalam sukatan mata pelajaran STAM bagi Al-Adab dan juga Nusus. Okay. Ya Hadiyat Tariq Jurta merupakan maqal, merupakan satu rencana yang ditulis. Berbeza dengan tajuk-tajuk sebelum ini, kamu semua anak-anak pelajar mungkin telah mempelajari 7 syair dan kemudiannya mempelajari satu teks khutbah, dan teks yang ke-9 yang kita akan sama-sama perbincangkan, berkongsi maklumat pada hari ini adalah berkaitan dengan maqal yang sebagaimana saya sebutkan tajuknya tadi ialah Ya Hadiyat Tariq Jurta. Ya? Kadang-kadang terdapat pelajar membacanya dengan jarat kerana terbiasa dengan fi'il madhi untuk hiya, lalu dibacanya dengan jarat. Apabila kita baca dengan jarat, bermakna kita telah lari daripada makna. Kerana kita mungkin berkaitan dengan perkataan tariq itu menyebabkan kita bacanya sebagai jarat. Okay? Yang sebenarnya adalah Ya Hadiyat Tariq Jurta. Okay? Yang mana teks ini ditulis oleh Ahmad Hassan Az-Zayyad. Sebelum kita memulakan pembelajaran bagi tajuk ini, saya mahu anak-anak pelajar semua, pelajar-pelajar sekian membayangkan satu keadaan di mana kita seolah-olahnya berada dalam satu perjalanan. Kita ingin membuat satu perjalanan yang disertai oleh gerombolan yang ramai. Malangnya, dalam perjalanan tersebut, terdapat beberapa individu yang ingin menjadi ketua. Jadi kita dapat bayangkan satu perjalanan yang mana apabila terdapat ramainya ketua akan menyebabkan arahannya datang dari pelbagai sudut, dari pelbagai arah, menyebabkan perjalanan itu terganggu. Dan akhirnya mereka yang tadi dalam keseronokan, dalam keinginan untuk bersama-sama mengikuti perjalanan ini merasa marah, merasa tidak puas hati. Saya mahu anak-anak pelajar bayangkan sedemikian adalah kerana tajuk ini nak menceritakan bagaimana dalam satu kepimpinan. Kalau kita lihat pada maksud kehendak Ahmad Hassan Zayyad ini adalah merujuk kepada pimpinan negara yang bertelagah menyebabkan banyak implikasi yang tidak baik kepada masyarakat. Itu gambaran secara umum. Sebab itu dikaitkan dengan perkataan jurta.
Jurta ini adalah zalamta. Kamu telah berlaku zalim, wahai Hadiah Tariq. Hadiah Tariq itu walaupun penunjuk jalan, sebenarnya merupakan qadatu daulah. Dia merupakan pimpinan kepada daulah. Jurta juga boleh kita katakan sebagai inharafta. Ia ini kamu telah menyeleweng. Okey. Untuk kita mendalami tajuk ini, jadirun bina an nata'arraf ala mahallin niqash fi hadzal maqal. Okay? Mahal niqash ini adalah skop perbincangan yang akan sama-sama kita telusuri untuk kita dapat gambaran yang jelas tentang tajuk ini. Okay? Kemungkinan ada perkara-perkara ini tidak dinyatakan pembahagiannya di dalam buku teks. Namun, keperluan untuk saya pecahkan sedemikian rupa adalah untuk memastikan agar anak-anak pelajar dapat gambaran yang lebih jelas dan dapat memahami skop-skop yang mungkin akan ditanya dalam soalan peperiksaan nanti. Yang pertama, an-nuqtatul ula, saya fokuskan kepada taksimul maqal ilal faqarat, iaitu saya bahagikan petikan tersebut. Kalau kamu lihat di dalam buku teks, petikan tersebut dibuat tanpa ada perenggan. Dalam satu lembaran seolahnya tak ada perenggan di situ akan menyukarkan kita untuk menguasai, memahami isi-isi penting yang ada di dalam setiap petikan. Tambahan pula, saya amat memahami bahawa bahasa yang digunakan oleh Ahmad Hassan Zayat kebanyakannya adalah bahasa yang adabi, uslub adabi. Banyak gambaran-gambaran yang diutarakan. Jadi ini mungkin menyebabkan berlaku kesilapan dalam memahami teks. Okay, kerana itulah saya membahagikan teks ini kepada beberapa potongan, faqarat atau maqtu'at, kepada beberapa perenggan yang kita akan lihat nanti perenggan-perenggannya, yang mana bagi setiap perenggan kuntu biwad'i al-unwan wal afkal ar-ra'isah. Bagi setiap perenggan itu, saya bahagikan kepadanya tajuk-tajuk untuk lebih dekat kepada kita dan untuk kita memahami isi-isi yang ada dalam setiap perenggan. Kemudian kita akan beralih kepada nuktatus tsaniyah yang akan berkaitan dengan tahlilun nas ataupun dirasatun nas, iaitu kita akan mengkaji tentang nas. Apa isi-isi yang ingin dibawa? Apa maksud yang ingin disampaikan oleh Ahmad Hassan Zayat dalam Ya Hadiah Tariq Jurta? Bayangkan tadi, masih lagi anak-anak pelajar seharusnya masih lagi pegang dengan bayangan perjalanan yang saya minta anak-anak pegang tadi. Ianya ada perkaitan. Okay? So kita nak melihat, kita akan melihat dalam nanti al-ma'na al-am, isi-isi utama, apa yang menyebabkan penulis menzahirkan kemarahan, menzahirkan perasaan yang terbuku dalam diri dia melalui teks Ya Hadiah Tariq Jurta. Kemudian bahagian yang perlu diberikan penekanan walaupun tak banyak, tetapi ini merupakan sangat berkait dengan kajian teks, iaitu mawatin al-jamal. Kita nak melihat unsur-unsur seni ataupun unsur-unsur balaghah yang ada di dalam teks tersebut. Walaupun sebenarnya kajian mawatin al-jamal kebiasaannya terbahagi pada dua. Iaitu pertama, merangkumi perkara yang berkaitan dengan bahasa. Contohnya kita nak tahu di sana an-nida, kalau didatangkan nida itu apa tujuannya dan sebagainya. Dan yang kedua, yang lebih banyak dibicarakan, yang lebih difokuskan dalam konteks kita untuk STAM ini adalah as-suwar al-balaghiyah. Kemudian kita beralih kepada ulasan tentang teks, iaitu at-ta'liq al-nas. Apa dia ciri keistimewaan yang ada pada gaya bahasa Hassan Zayat? Apa dia contohnya yang menyebabkan gaya bahasa dia terikut dengan gaya bahasa golongan muhafizin atau golongan lama. Dan yang terakhir, insya-Allah di peringkat akhir kita sama-sama akan melihat al-as'ilah an-namuzajiyah, iaitu soalan-soalan.
Kita terus pada bahagian yang pertama, iaitu taqsimul maqal ilal faqarat ataupun al-maqtu'at. Yang telah saya ceritakan, saya bahagikan kepada 5 bahagian, 5 tajuk, dan inilah merupakan tajuk-tajuk yang telah dihasilkan untuk kita nampak gambaran bagi setiap perenggan yang telah diolah sebentar, yang telah saya olahkan. Okay. Yang pertama tajuknya adalah Hayratul Ummah dan diikuti dengan Dalalul Qadah wa Atharuhu. Yang ketiga Asbabut Takhalluf wa Ta'adudil Qadah. Kemudian Madiyul Ummah wa Hadiruha, dan tajuk yang terakhir Naksatul Ummah ba'da nuhudiha. Saya berkeyakinan bahawa mufradat ataupun kalimah-kalimah yang saya letakkan pada tajuk itu bukanlah merupakan kalimah yang tidak biasa di kalangan pelajar semua. Ianya merupakan kalimah yang biasa. Wa annakum qad ta'awadtum biha wa antum tastati'una an tafhamu al-murad bil unwan fahman jayidan. Kalau ada pun mungkin pada perkataan naqs, iaitu merupakan, bolehlah kita kata situ ta'akhur, takhalluf, kemunduran ummah ba'da nuhudiha, setelah dia mencapai kebangkitan ataupun kemajuan. Okey, mari kita sama-sama melihat teks secara ringkas, kemudian kita akan keluarkan satu persatu isi-isi penting. Bagi yang pertama, ini adalah teksnya. Kalau anak-anak pelajar ada buku teks, maka boleh rujuk pada buku teks tersebut ataupun boleh tanda bahagian-bahagian yang merupakan bahagian yang penting. Okay. Jadi kita dapat lihat pada teks ini, saya tak akan bacanya, anak-anak boleh lihat bahawa yang penting kita nak pegang di sini adalah perkataan hutaful ummatil hayra. Okay. Kemudian pada yatajaljala fi sadrihal makzum kullama baharatha asyada'id. Okay. Dan di bahagian akhir, perkataan yang penting yang kita nak tahu ataupun kita nak memahami supaya kita dapat zahirkan isinya nanti ialah fala tatabayyanu nasman lit-tariq wala tata'arrafu wajhan li ghayah. Ini antara isi al-afkar al-ra'isah al-muta'alliqah bil mawdu' hayratul ummah. Hayratul ummah. Okay. Teks tadi secara keseluruhannya menggambarkan tentang hayatul ummah. Hayatul ummah ini sama ada kita boleh katakan sebagai hayatul mujtama', hayatul sya'b al-Misri, ataupun sebenarnya hayatul sya'bi fid daulah. Keadaan ummah ketika itu. Okay. Ketika mana Ahmad Hassan Zayat menulis teks ini, sebenarnya Mesir berada dalam keadaan yang amat teruk. Fi asyaddil fatarat fi tarikhil hukmil Misri. Dalam keadaan yang sangat teruk di dalam semasa pemerintahan Sidki Basha. Dan kalau kita lihat, kalau kita baca sebab penulisannya dengan situasi yang teruk, berlaku perebutan kuasa dan sebagainya, menyebabkan tujuan utama pemerintahan iaitu memberi kebajikan pada rakyat tidak dapat dilaksanakan. Okay, jadi ini akhirnya sebagaimana yang sebutkan tadi dalam ketika mana saya minta pelajar membayangkan tentang perjalanan yang diketuai oleh ramai ketua, menyebabkan akhirnya konvoi, kalau kita kata konvoi, akan merasa bosan. Bahkan ada rasa marah dan tidak puas hati. Okay? Kerana itulah dalam poin yang kedua, dia nak ceritakan tentang kazmul ummati ghaizuha. Okay? Kazmul ummah, kita dah jumpa sebenarnya perkataan kazmul ummah ni kalau kita lihat, kalau kita sering baca Al-Quran. Wal kaziminal ghaiza. Okay? Yang menahan kemarahannya. Kita melihat bagaimana ummah ataupun masyarakat pada ketika itu cuba menahan kemarahan, menahan rasa tidak puas hati itu setiap kali berlakunya al-ahdath. Okay? Peristiwa-peristiwa yang menyukarkan mereka. Kerana mereka terpaksa mu'anati asyada'id fil hayah.
mengharungi kehidupan yang susah di dalam kehidupan. Dan akibat daripada pemerintahan yang teruk tadi, akhirnya akan tidak ada di sana jalan untuk nahdah ataupun taqaddum. Kerana itulah dinyatakan tadi min ataupun fi asyaddil fatarat. Kerana tidak berlaku lagi apabila berlakunya kucar-kacir ketidakstabilan pemerintahan di Mesir pada ketika itu menyebabkan tidak ada sabil, tidak ada jalan untuk mereka bangkit. Dan kemudian kita masuk pada perenggan yang kedua, dhalalul qadah wa atharuh. Jadi di sini antara perkataan yang penting yang boleh kamu gariskan, kamu tumpukan adalah pada wa adilla'uhal ghawatu yaltahimuna zadaha ma'al wahshi. Dan pada perkataan tarakuha, ha situ adalah pada ummah, tarakuha fi matawitih. Dan di sini nak dijelaskan bahawa apabila pemerintahan ataupun mereka yang berada dalam kuasa pemerintahan mengabaikan rakyat tetapi mengutamakan kepentingan diri, yaltahimuna zadid daulah ataupun sarwatid daulah, mereka menggunakan ataupun mengambil kekayaan negara untuk kepentingan diri mereka sendiri. Bahkan kita lihat di situ ada yaktasimuna malaha ma'al ghair. Mereka membahagikan harta-harta negara itu bersama dengan yang lain. Yang lain itu termasuklah pembesar yang lain dan juga yang lebih penting sebenarnya al-musta'mirun, penjajah. Dan akhirnya rakyat tinggallah terkontang-kanting tanpa arah tujuan. Itu yang dikatakan tarakuha fi maqawitih. Jadi isi yang utama yang harus kamu ambil, anak-anak pelajar ambil di sini adalah berkaitan dengan fasadul hukam wa zulmuha ataupun mazahir fasadil hukam wa zulmihim. Rosaknya pemerintahan dan kezaliman pada ketika itu yang mengakibatkan mu'anatul ummah ataupun masyarakat terpaksa hidup dalam keadaan yang penuh penderitaan kerana ta'akhur, kerana kemunduran, jauhnya daripada kemajuan. Walam tajid man ya'khuzu biyadiha, tak ada orang nak dapat bantu kerana masing-masing uruskan hal mereka sendiri. Ini adalah disebabkan al-qadatud dhalun, ianya pemerintah ataupun pemimpin yang sesat. Itu kata tadi jurta tadi, yang lari menyeleweng daripada jalannya. Yang apa mereka buat adalah hum qamu bi taksimi tharwati daulah ma'al musta'mirin wa taraku al-ummah fitih. Kemudian kita masuk pada asbabut takhalluf. Apa yang menyebabkan berlakunya takhalluf adalah disebabkan ta'addada hudatu fil qafilah. Di situ satu ya, ataupun perkataan yang lebih mudah adalah selepasnya, iaitu ikhtalafat asyayatin baina haula'il hudah. Ini semua gambaran-gambaran yang harus kita kaitkan dengan perkara yang sebenar yang nak diceritakan. Kemudian dekat perkataan wajadna anfusana ba'dal jahdil jahid naduru haulal mawqif allazi kunna fihi. Maknanya bawalah kepada mana-mana arah pun sebenarnya masyarakat itu berada dalam keadaan yang satu. Menjadi semakin mundur. Ambil dekat perkataan raja'na ilal ahdi allazi kunna nuhadhidu ad-dustur. Wa nudarribu al-qanun. Jadi kita nak lihat di situ ada antara isi pentingnya al-afkar ar-ra'isah adalah nata'ij ikhtilafil qadah. Apa kesan daripada ikhtilafil qadah fi za'mah wa tanazu'ihim fil mawaqif, dan kesan kepada masyarakatnya adalah baqa al-ummah ala halatin wahidah.
Taduru ni dia berputar. Fi falakin wahidin. Pada ufuk yang satu. Tak pergi ke mana-mana pun. Okay, perkataan yang lebih jelas sekali lagi adalah raja'atil ummah ilal wara. Bukan saja kembali kepada belakang, mundur, tetapi pada zaman di mana wada'il qawanin tab'an lil ahwa. Di mana pada zaman peraturan itu hanya mengikut hawa nafsu mereka yang memerintah pada ketika itu. Okay, ini yang seterusnya adalah di sini impian. Hadil ummah wa hadirah ini merupakan impian katib penulis sekiranya terpaksa mundur ke belakang. Ini satu sudut positif. Satu sudut positif, walaupun dia kata kalaulah cantiknya, kalaulah kita terpaksa berundur ke belakang, mundur, tetapi biarlah kita berada pada zaman al-ahdu bi akhlaqihi wa rujulatihi. Laitana udna ila zalikal ahdi bi akhlaqihi wa rujulatihi. Dan dinyatakan di situ dalam teks ini ciri-ciri masyarakat zaman yang penuh dengan akhlak dan juga rasa tanggungjawab merupakan isi dalam keseluruhan teks ini. Okay? Isinya adalah tamanna ar-ruju' ila al-ahdi allazi kanat tasudu fihi al-akhlaq al-mahmudah bainal abna'il ummah. Okay? Kemudian khasais al-hayah fi ahdi al-akhlaq ar-rajulah yang kamu lihat tadi, afifatun alimatun bil khair, afifatun bil al-faqah, siyadatut ta'awun dan pelbagainya, itu merupakan ciri-cirinya. Dan dijelaskan lagi dalam poin yang ketiga itu dengan lam yujad bainahum kha'in wala sarik wala man yattajiru biddin. Itu ciri-ciri dia yang mungkin boleh diolahkan nanti dalam bentuk peperiksaan dan kamu olah ayatnya supaya kamu dapat datangkan jawapannya. Dan ini yang terakhir. Di awalnya menceritakan tentang mereka telah meninggalkan dua tokoh yang hebat ketika mana bangkitnya Mesir pada zaman Mustafa Kamil dan juga Sa'ad Zaghlul, yang mana diceritakan pada zaman tersebut wastabharal umran tamakkana fiha sultan wasdaharal ilm. Kemudian di akhirnya cerita bagaimana ketika mana masyarakat lain makin maju, masyarakat Mesir masih berada dalam had yang sama. Fama baluna al-yawm yataqaddamu an-nas wa nata'akhkhar wa tatahhararu asy-syu'ub an-nas ad-dha'ifah wa nahnu la nataharrar. Jadi menceritakan isi-isi penting yang kamu kena ambil di sini ialah dengan takhallufid daulah. Negara menjadi mundur selepas bangkit dalam zaman Mustafa dan juga Sa'ad. Kemudian kerugian yang didapati oleh masyarakat, khasaratus syu'ub bima asabahu min hazihi an-nuksah asy-syadidah wa taqaddam asy-syu'ub al-ukhra wa ta'akhkhara al-Misri. Dan gambaran di situ banyak gambaran. Dibawa gambaran tentang sungai Nil yang mengalir serupa macam dulu, matahari yang bersinar. Kalau kita lihat dalam teks tadi kan, adalah matahari yang sama menyinari di zaman Fir'aun dan sebagainya diceritakan, tetapi dia kata keadaan ini kekal, tetapi masyarakat menjadi semakin. Kita masuk pada bahagian yang kedua, tahlilun nas. Ada 5 perkara yang nak kita fokuskan. Pertama, keadaan Mesir ketika mana kataba Zayyad al-maqalah, summa asbabun nafsil katib, alamahu al-mubarrihah, ثم النتائج بعد الزعماء عن علاج الناجح للشعب. Yang keempat, asbab qaswatil katib ala zu'ama al-ummah, dan yang ta'ayhalu Misra ba'da zaimaiha Mustafa wa Sa'ad. Untuk yang pertama dan yang kelima, pastikan anda tidak tertukar ataupun tersilap dalam memahami kehendak soalan sekiranya ada 2 zaman disebutkan di sini. Tapi sebenarnya dia dalam konteks yang lebih kurang agak sama sebab zamannya adalah zaman yang sama. Okey, bagaimana keadaan Misra? Kaifa kanat halat Misra indama kataba fiha Zayyad al-maqal? Fa Misra fi tilka al-'asri min ahlak al-fatarat.
merupakan zaman yang paling teruk fi tarihil hukmil Misri. Faqamat az-zu'amah tahta Sidqi Basha. Pemerintahan ketika itu adalah di bawah pemerintahan Sidqi Basha, yang mana digambarkan bahawa memerintah negara dengan keadaan yang sangat teruk. Dan ketika ini jugalah, kerana banyak perkara-perkara yang berlaku sebagaimana dicerita dalam nas tadi, maka sahabat hukmahu azmatan maliyatan. Sahabat hukmuhu azmah maliyah. Krisis ekonomi ataupun krisis kepada harta negara. Dalam masa yang sama, pada zaman Sidqi Basha ini, dia mewujudkan banyak parti-parti politik, yang mana parti politik ini sebenarnya akhirnya mencari peluang untuk menjatuhkan pemerintahan Sidqi Basha. Itu yang dinyatakan dalam Muhawalatul Ahzab Al-Ukhra Isqata Wizarati Sidqi Basha. Okay? Dan dalam keadaan yang sama juga, kita dah sebutkan tadi bahawa mereka ni yaktasimuna malul ummah dan sebagainya. Sebab apa? Kerana masalih al-hizbiyah. Kerana kepentingan parti itu mengatasi kepentingan masyarakat ataupun masalah-masalah yang di samping wujudnya masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan iqta' feudal, kapitalis dan sebagainya. Jadi peristiwa yang berlaku tadi, kita lihat berbagai peristiwa yang teruk inilah akhirnya menyebabkan Khatib ini nafsu alamihi. Dia menghamburkan ataupun dia menzahirkan kemarahan dia. Kenapa? Kerana melihat kepada mu'anatus sya'bi. Masyarakat berada dalam keadaan yang teruk kerana pemerintahan yang zalim dan menyeleweng. Dan tambahan pula, sebabnya lagi adalah kerana masyarakat itu teruk kerana apa? Kerana tanakubuz zu'ama'i at-tariq as-salim. Mereka tidak mengikut jalan yang baik ataupun jalan yang sepatutnya diikuti, dan kerana mereka meninggalkan masyarakat dalam keadaan yang terbiar, mereka sebenarnya pemerintah ketika itu telah pun bu'du anil ilaj an-najih, telah meninggalkan cara penyelesaian yang terbaik kepada masyarakat. Ini tiga sebab kenapa Khatib, penulis, nafasa alamahu al-mubarrihah. Dia ceritakan, dia zahirkan kepedihan dia, kemarahan dia dalam teks ini. Kalau kita baca, memang menceritakan tentang perasaan bagaimana orang yang sangat kecewa dengan situasi yang berlaku. Namun sebagaimana saya cakap tadi, ada unsur-unsur yang positif kan yang dia terapkan di dalam teks tersebut. Disebabkan masyarakat pemimpin tadi meninggalkan al-ilaj an-najih lisya'bi, maka apa yang berlaku pada masyarakat? Yu'ani asy-sya'bu bin mata'ibil hayah. Ada dalam keadaan yang menderita, kan? Kerana terbiar. Sebab tu tadi kita lihat digambarkan dalam teks tu seolah-olahnya masyarakat tu al-ummah taduru fi falakin wahidin. Mana pusing tang mana pun dia berada di tempat yang sama, tidak dibawa ke arah kemajuan, tidak dibawa ke arah kebaikan dan kemaslahatan, tapi hanya berpusing. Walaupun banyak peristiwa yang berlaku, namun mereka berada dalam keadaan yang sama. Tadillu qafilatuhu. Maknanya pemimpin ketika itu berada dalam menyeleweng dalam membawa arah kepimpinan, ataupun berlaku pelbagai peristiwa yang mana peristiwa ini akhirnya hanya menimbulkan banyak kemarahan, ketidakpuasan hati di kalangan masyarakat. Dan yang paling sedih, tidak ada jalan keluar. La tajid nuran yadi'u laha tariq. Tak ada jalan keluar untuk masyarakat dalam menyelesaikan masalah mereka apabila masalah yang paling besar itu tertumpu ataupun berkisar kepada zu'ama'il ummah ataupun qadatid daulah.
Okay. Ini pula merupakan sebab kan kalau kita baca teks ini secara keseluruhan memang menceritakan perasaan yang jadi sebab apa penulis ni marah? Min asbabi qaswatil katib ala zu'ama'il ummah, ini adalah kerana zu'ama'il ummah ni aunun alaiha ma'al ta'mir. Pemerintah yang ada ini seolah-olahnya bukan bekerja untuk rakyat, tetapi mereka bekerjasama dengan musta'mirin, iaitu dengan penjajah, untuk menyukarkan kehidupan. Tadi saya sebutkan di awal teks tadi, mereka tu yaltahimuna sarwatid daulah, yaktasimuna amwalid daulah ma'al ghair, tu maknanya ma'al musta'mirin. Kan? Sepatutnya rakyat dengan sarwah yang ada, dengan kekayaan yang ada, menjadi fokus ataupun tumpuan keprihatinan pimpinan, tetapi perkara itu mereka, namun pimpinan lebih merupakan seperti umala lil musta'mirin, merupakan pekerja ataupun mengikut kehendak yang ingin ditentukan oleh harbun alaiha ma'al hawadis. Seolahnya setiap peristiwa yang berlaku itu merupakan cara atau peperangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat. Setiap peristiwa-peristiwa yang berlaku hanya menambahkan parah dalam kehidupan rakyat. Ini tadi sudah jelaskan, yaltahimuna zadaha, yaktasimuna sarwatid daulah, mengagihkan kekayaan negara. Dan yang akhirnya adalah apa yang jadi pada masyarakat. Apa yang mereka buat pada masyarakat? Mereka telah membiarkan masyarakat tanpa tujuan. Taraku al-ummah fitih la tahtadi at-tariq. Sebenarnya apabila kita mengkaji teks Sanzayat ini dan mana-mana teks Arab, sebenarnya adalah kemampuan kita untuk memahami teks tersebut dan mengolahnya ke dalam bahasa yang dapat kita fahami untuk kita bawa dalam jawapan kita berdasarkan kehendak. Kita tidak perlu, teks ini tak perlu dihafal. Bukannya teks yang perlu dihafal sebagaimana khutbah ataupun teks Tif Samirah. Tetapi kita hendak memahami. Sebab tu tadi saya ulang sekali lagi, saya letakkan kita wujud gambaran yang pertama apabila bertelagahnya pimpinan dalam satu perjalanan ataupun pimpinan daulah, maka apa yang berlaku? Bagaimanapun gaya bahasa yang digunakan dalam teks ataupun dalam ulasan yang diberikan oleh pengarang buku teks, kamu boleh zahirkan bentuk-bentuk kefahaman itu dalam bentuk ayatmu sendiri, menggambarkan situasi pemimpin dan juga situasi masyarakat. Itu merupakan antara kunci penting yang harus kamu pegang apabila mencerita, menganalisa apa yang dikendaki oleh teks. Ini sebenarnya suasana yang berlaku selepas ketiadaan Mustafa Kamil dan juga dahulu. Ini ayat teks. Ini ayat teks, tapi apa yang berlaku pada Mesir ataupun kepada ummah, sebenarnya mereka berada dalam, kita dah banyak kali sebut tadi, tarakuha fittih, tarakuha fid dalal. Kamu pakai saja ayat-ayat yang demikian, kamu boleh olah sendiri. Kadang-kadang kalau kita gunakan ayat yang saya ambil ni adalah ayat yang direct daripada teks, kadang-kadang bahasanya agak sukar untuk ditulis, diingati kerana dia bahasa yang agak tinggi, gaya bahasa yang agak tinggi. Tapi apa yang berlaku adalah khasarat ma kasabat. Mereka rugi ataupun mereka tak dapat apa-apa pun hasil daripada apa yang telah mereka usahakan. Kita boleh buat saja ayat yang dengan jumlah yang mudah, dengan ayat yang mudah. Contohnya, al-ummah la yastati' an yastafida bimaktasaba fi hayatihim. Mungkin lebih panjang, tetapi bahasa yang lebih dekat dengan kita.
Sebab yang dinilai kalau dalam peperiksaan adalah isi kannya olahan bahasa. Naqadat ma ubrima, mereka telah merungkaikan apa yang telah dibuat dengan baik oleh Mustafa dan Sa'ad. Kemudian yang akhirnya al-bi'ah al-musriyah lam tataghayyar illal ummah. Hanya masyarakat saja jadi makin mundur, tetapi bi'ah berada dalam keadaan yang sama. Suasana Mesir. Dari segi alam semula jadinya adalah mawatin al-jamal, ada 3 yang menjadi tumpuan: kinayah, isti'arah dan juga tibak. Jadi kamu dah belajar dalam teks-teks yang lain bagaimana nak mengenali ketiga-tiga perkara ini. Dan sepatutnya yang paling mudah adalah tibak. Tibak tak jadi masalah sepatutnya, kerana kita nak mencari dalam ayat itu perkataan yang berlawanan. Isti'arah ini kita lebih cuba perlu gambarkan dalam bahasa kita untuk lebih dekat dengan diri kita, sebab kamu dah pernah belajar Komsas, ialah unsur-unsur personifikasi. Walaupun keseluruhannya bukanlah unsur-unsur personifikasi, tetapi kebanyakan teks untuk tam ini daripada tajuk awal kita belajar nusus sehinggalah tajuk ini, kebanyakannya isti'arah ni digambarkan adalah berkaitan dengan personifikasi, yang mana dia memberi perlambangan manusia kepada perkara-perkara yang lain. Dan kita belajar isti'arah tu berkaitan dengan musyabah dan musyabah bih. Itu kita belajar. Tetapi pemahaman yang lebih mudah kita lihat kepada perkataan, dan kebanyakan jumlahnya bila kita kata personifikasi, ia akan melibatkan banyak unsur-unsur jumlah fi'liyah. Ada juga jumlah ismiyah. Kebanyakannya adalah jumlah fi'liyah. Dan kinayah ini perumpamaan. Banyak perumpamaan yang digunakan dalam teks. Ini contoh kinayah. Laqad ta'addada al-huda. Fil qafilah adalah kinayah kepada banyaknya pemimpin dalam satu gerakan. Bila banyak pemimpin, kita dapat bayangkan gambaran luar kotak kita adalah akan berlakunya perselisihan. Kinayah ini tanazu' wa tafarruq. Dan ayat ini dikuatkan dengan taukid lam dan juga qad. Sebab tu dia kata fihi uslub muakkad bil lam wa qad. Awal-awal tu dah menunjukkan penegasan, menunjukkan bahawa keadaan tu memang berlaku. Sebab itu Hasan Zayat menceritakan perkara ini di dalam teks ini, dalam maqal dia, ya hadiya tariq yurta. Untuk isti'arah. Okey, ini saya sebutkan tadi. Nuhat hidu, kalau kita lihat kamus, dalam buku teks pun dia diceritakan, nuhat hidu ni seolahnya mendodoi anak. Itu maksud nuhat hidu. Dustur perlembagaan. Jadi mendodoi perlembagaan. Perlembagaan itu digambarkan seperti budak kecil yang kita boleh usap, kita boleh mainkan dia. Kita boleh usap belakang dia mengikut apa yang kita suka supaya akhirnya dia tertidur. Sebab tu dia jadi isti'arah. Sebabnya nuhat hidu tu adalah sifat yang mana dilakukan kepada manusia, tetapi dalam ayat ini digunakan untuk menggambarkan kepada dustur. Begitu juga dengan nudarribu al-qanun. Kebanyakan isti'arah kalau kita lihat dalam teks-teks yang lain akan menggunakan, tak kira lah sama ada fi'il madhi, fi'il mudhari' ataupun fi'il amr. Kebanyakannya menggunakan dhamir adalah untuk dhamir ghaib ataupun mukhatab. Di sini menggunakan mutakallim. Sebelum ni kalau kita lihat semuanya ghaib dan mukhatab. Kalau kamu buat perbincangan dengan guru nanti kamu akan lihat. Kamu kaji sendiri kamu akan nampak. Kebiasaannya kalau yang menggunakan dhamir ghaib dan dhamir mukhatab tadi pada apa jua fi'il, maka perkataan yang menjadi isti'arah tu sama ada tasrih ataupun makaniyah, dia akan menjadi fa'il kepada jumlah tersebut. Di sini dia gunakan mutakallim. Mutakallim secara logiknya kalau ana dan nahnu, fa'il itu tak akan berfungsi kalau untuk menjadikan dia isti'arah. Jadi isti'arah hanya akan terbentuk jikalau isim selepasnya itu untuk dhamir mutakallim tadi adalah dalam bentuk maf'ulun bih. Bagaimana kedua-dua contoh ini. So, benda ini kamu boleh lihat, boleh kaji bersama, boleh bincang dengan guru-guru. Sebenarnya, setiap kali jumpa fi'il, madhi, mudhari', amar, kelihat sama ada selepasnya fa'il ataupun naib fa'il, maka kita boleh tentukan sama ada dia isti'arah ataupun tidak. Dan tibak macam saya kata, ini adalah contoh-contohnya.
meliputi kataan berlawanan. Okay? Jahalatuna dengan a'lam yakhunul amanah. Dalam ayat tu soalah ayat yang biasa, tak nampak pun ada berlawan, tapi ada dua perkataan yang berlawan, khianah dengan amanah, naqidin dengan ubrima, dan begitulah khasirin dengan ma. Okey, ini bahagian yang terakhir untuk kita tengok, itu ta'liq. Dan ada 5 perkara yang kita nak sebut. Khasa'is uslubil katib, ta'athur al-katib bil qadim, dia banyak terkesan dengan gaya penulisan lama. Kenapa? Kemudian Hasan Zayat juga dalam penulisan dia banyak menzahirkan perkataan yang baru. Dalam contohnya dalam sini nasmun dengan ma'ami. Bagaimana dia menghasilkan perkataan baru kita kena tahu, dan juga sebab dia menggunakan ibarah nahu, dan juga apa seruan dia dalam qal. Okey. Khasa'is uslubil katib. Dia banyak terkesan dengan, ini ciri-ciri penulisan gaya bahasa penulis, banyaknya ta'asur bil qadim, takhayyurul lafzi, pemilihan lafaz yang baik, rasanatul ibarah dia yang menarik, yang cantik, dan kena pada tempatnya, walaupun mungkin pada kita yang bukan natiqina bil arabiyah, yang bukan pengguna bahasa Arab, ghair natiqin, maka kita mungkin akan sukar difahami. Tetapi perumpamaan yang dia bawa itu sangat kena dengan kehendak yang dia ingin zahirkan dalam maqal dia, dalam tulisan dia. Datangkan dengan kalimah yang baru, seperti yang saya sebut tadi, ma'ami dan juga nasamin, dan balagha fil ittiham. Kita tengok tadi saya gambarkan, keseluruhan teks ini menceritakan tentang kerasnya kadang-kadang gambaran yang diberikan kepada pemerintah. Kan? Balagha fil ittiham, aghlaza fil qawl, tetapi dia lam yu'ayyin wahidan. Dia tak fokus pada siapa-siapa pun yang dicakap. Gambaran itu secara menyeluruh. Walaupun begitu sebenarnya sebab dia hidup di zaman Sidki Bashar, maka pengkaji-pengkaji dapat mengetahui pada siapa sebenarnya teks ini dan dia menggunakan beberapa ibarat tata bahasa nahu. Ta'rif bin nida dan sebagainya yang kita lihat dalam teks. Ta'asur bil qadim. Kenapa dia terkesan dengan gaya bahasa lama? Sebabnya, buktinya, kita nak cari buktinya adalah kerana tajuk tu sendiri, Ya Hadiah Tariq Jurta tu adalah kalimah daripada perkataan yang pernah dituturkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan kedua, kerana Zayat ni sendiri adalah termasuk dalam madrasah muhafizin, kerana tu dia punya ikatan yang kuat dengan cara dan bentuk penulisan yang sama. Dan apabila Zayat ini, apabila dia mengeluarkan ityan bi kalimah aw aksar jadidah fil isti'mal, maka dua cara yang dia gunakan, yang pertamanya adalah min butunil qawamis. Kalimah itu dia dapati daripada kamus-kamus. Sebenarnya budaya yang biasa pun dalam bahasa kita, kadang kita suka dengar ada kalimah-kalimah yang baru. So begini dalam teks ni pun dia keluarkan kalimah tu bukan ciptaan sendiri, tapi dia ambil daripada kamus ataupun dengan cara taksirul mufradat. Daripada kata terbitan dia, kata dasar dia, ataupun daripada himpunan yang dia mulahazah, yang dia dapati apabila dia melihat pada sebab apa dia guna tadi ta'rif bin nida dan sebagainya, ibarat-ibarat nahu adalah kerana dia merupakan nash'atuhu saqafatuhu al-azhariyah. Dia adalah merupakan kelahiran Azhar, dan kerana atala nazar tu adalah atala nazarahu, maknanya dirasatuhu fi kutubil mutaqaddimin. Dia banyak mengkaji kitab-kitab yang lama, maka dia terkesan. Semuanya di sini pengarang buku teks kita membuat ulasan dalam teks dia adalah kadang-kadang boleh jadi uslub yang didatangkan oleh Zayat ini adalah di luar konteks yang dia ingini. Dia gunakan uslub yang sedemikian tadi. Ini akhirnya adalah seruan dia. Sebab dia menulis ni, apa seruan yang dia nak sampaikan adalah kerana tadarub iflasil ummah. Dia ingin masyarakat menyelesaikan, membantu masyarakat menjauhi daripada situasi buruk yang berlaku kepada. Dengan cara yang macam mana?
dengan cara iqazud dhamair, istihdam al-kifayat al-mu'attalah, istilham sya'd al-mujahhad. Okay? Ini sebenarnya merupakan sudut positif yang ada. Okay? Menggunakan sudut-sudut yang negatif dalam masyarakat, dalam prasarana dan sebagainya, tapi mahu diberi dalam suasana yang Kemudian untuk bahagian yang terakhir ini, contoh-contoh soalan kita akan lihat sekali lalu, dan pelajar bolehlah membincangkannya dengan guru-guru kan, ataupun boleh mencari sebenarnya jawapan dan boleh dibincangkan untuk mendapat jawapannya dan mengetahui apa yang dikehendaki dalam soalan itu. Okay, contoh soalan, walaupun kita tadi tidak membincangkan makna kalimat, tetapi makna kalimat dalam teks adalah perkara yang sering disentuh. Ini antara contoh dalam perenggan yang pertama. Yurta, hutaf, yatajaljal, al-lughu. Okay. Kemudian disentuh juga nilai-nilai bahasa, bunga-bunga bahasa yang biasanya saya dah sebutkan tadi. Kebanyakannya adalah merangkumi 3 aspek, maka tentukanlah saja pada yang 2 tu ta'addad al-hudah, apa dia, dan nudarribu al-qanun. Okay? Boleh dibincangkan bersama rakan-rakan pelajar ataupun bersama dengan guru. Kemudian dalam syarah, jangan hanya terfikir pada syarah nas, tetapi kadang-kadang jawapan itu terlengkar pada, merangkumi pada afkar ra'isah, isi-isi penting yang telah kita pecahkan kepada perenggan-perenggan. Dan ini contoh dalam dirasatun nas, tahlil asbab izharul katib. Okay? Ini pun kita dah sebutkan tadi. Anda pun boleh dapatkan jawapannya. Dan dari sudut ta'liq pun boleh dibina soalan, ulasan-ulasan, pengkritik terhadap Ahmad Hassan. Okay? Itu saja slot untuk kita bersama pada PDPR ini, dan saya mengharapkan agar ianya dapat memberi satu faedah yang baik kepada kamu. Fa arju annakum qad istafattum min hadhihi al-halaqah, dan kamu dapat memahami teks ini kan lebih baik. Wa alaikum an tafhamuha fahman jayyid. Syukran ala husni mutaba'atikum. Jazakumullah khairan katsira bitaufiq wan najah. Dan akhirnya semoga ianya memberi satu peluang untuk sama kita bersih pengalaman dalam bentuk pembelajaran masa kini, dapat pergunakan isi-isi penting itu dapat diperbincangkan dengan luas. Maka itu saja saya Ustaz Zuldan bin Abdul Rahman, maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.